Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang mengumpulkan kita setelah lama kita tidak berkumpul, untuk berkumpul dalam majlis ilmu di antara majlis yang terbaik untuk kita persembahkan amalan kita di sisi Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita semua jalan ke syurga, walaupun dalam keadaan kita dibelenggu dengan PKP kita, namun kita mengharapkan ia tidak pernah menghalangkan untuk kita menambahkan siri amalan-amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih lagi bicarakan satu buku yang dikarangkan oleh Ibnu Katsir, An-Nihayah fil Fitani wal Malahim, yakni bencana dan peperangan yang berlaku di akhir zaman. Dan pada hari ini kita masih lagi berada dalam bab yang berkaitan dengan fitnah-fitnah yang berlaku di saat-saat dunia menjelang kiamat. Ya, masih lagi dalam muka surat 111 untuk kita bicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan ghaib. Persoalan akhir zaman adalah persoalan ghaib sehingga kita bertemu. Ya, persoalan akhir zaman merupakan satu persoalan yang tidak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengetahui disebabkan beberapa perkara, disebabkan dalil ataupun Allah wahyukan kepadanya. Kalau tidak, Rasulullah pun tidak tahu tentang peristiwa akhir zaman. Oleh kerana itu persoalan akhir zaman ini adalah persoalan ghaib sehingga kiamat. Melainkan bila kita dah sampai baru kita tahu. Kita sampai baru kita tahu. Dan bila kita bicarakan persoalan ghaib, mesti ada dalil. Dan mesti ada dalil sama ada Al-Quran ataupun Al-Hadis sahihah, As-Sunnah sahihah, dan mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik. Itu amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, agama mesti bicarakan begitu. Bukan agama dibicarakan dengan akal. Tidak boleh. Ini agama. Dia mempunyai kualiti. Agama ini Allah telah berikan ketetapan, mengikutnya adalah syurga, dan kita tidak boleh membuat sesuka hati, penafsiran sesuka hati. Apatah lagi persoalan-persoalan ghaib yang begini, dan akan menjelang lagi persoalan ghaib seperti dalam kubur ataupun di padang mahsyar. Semua itu adalah persoalan ghaib yang bakal kita tempuhi, dan mesti ada dalil dan mesti ada penafsiran yang betul. Kalau tidak, peristiwa akhir zaman akan berubah menjadi satu cerita yang kita tak tahu sahih ke tidak, ataupun cerita-cerita yang mana kita tidak mampu untuk meletakkan sebagai keimanan kita, tetapi dijadikan ia termasuk dalam masalah iman bila penafsiran itu salah. Ini disebabkan kita melihat masyarakat kita membicarakan persoalan kubur, alam ghaib, alam barzah, dijadikan macam persoalan kehidupan dunia. Mula dia buat perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan akal. Masuk perkara akal, maka akhirnya kubur menjadi masalah-masalah dunia biasa. Ya, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, penafsiran persoalan ghaib yang begini mesti berdiri di atas dalil. A'immatus salaf, di antaranya para sahabat mentafsirkan, 3 generasi yang terbaik mentafsirkan, itulah sebagai sumber rujukan kita supaya kefahaman itu betul dan kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak nanti, ya, kita akan sampai satu tahap bila penafsiran itu bercanggah, kita akan mempertikaikan hadis Rasulullah. Nauzubillah min zalik. Okey. Jadi di sini kita melihat dalam bab yang berikutnya, muka surat 111 bagi mereka yang memiliki buku yang begini. Ya.
Ibnu Katsir, cetakan Ummul Qura. Isyarat Nabawi akan terjadinya suatu fitnah di mana serangan lisan saat itu lebih berat dari serangan pedang. Ibnu Katsir rahimahullah telah mengetengahkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, namun begitu hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif, jadi kita tidak membicarakan hadis ini. Namun kita pergi ke muka surat 113. Abdul Rahman berkata, saat aku mendengar khutbah ini, yakni aku memasukkan kepalaku. Okey. Dia berkaitan dengan khutbah 112, muka surat 112. Kita tengok, kita bacakan sikit. Imam Ahmad menuturkan, Waqi' bercerita kepada kami, Abu Muawiyah berceritakan kepada kami, Amashi bercerita kepada kami dari Zaid ibn Wahab, dari Abdul Rahman ibn Rabbil Ka'bah, dari Abdullah ibn Umar. Saat itu aku duduk bersamanya di bawah naungan Ka'bah. Kala ia bercerita kepadaku, kepada orang-orang, ia berkata, satu ketika kami bersama Rasulullah SAW di dalam perjalanan. Lalu kami singgah ke satu tempat tanpa diduga penyeru Rasulullah menyerukan as-salatul jami'ah. Aku kemudian menghampiri baginda kala baginda berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, wahai manusia, tidak seorang Nabi pun sebelumku melainkan wajib baginya menunjukkan umatnya pada apa yang diketahui baik untuk mereka dan mengingatkan mereka dari apa yang ia ketahui buruk bagi mereka. Okey, lafaz ini cukup jelas kepada kita bahawa setiap Nabi dia mesti akan memberitahu perkara yang baik kepada kita tentang agama. Dia tidak akan tinggal walaupun sedikit. Kalau dia tinggal seolah-olah dia menyimpankan wahyu Allah, maka Rasulullah akan berdosa. Tetapi dia tidak pernah menyimpan walaupun sedikit, bahkan dia menyampaikan risalah tersebut secara terang-terangan. Begitu juga perkara-perkara yang tidak baik, maka dia terangkan kepada kita supaya menjauhnya. Okey? Baik. Kemudian dan keselamatan umat ini pada generasi awalnya dan generasi terakhir umat ini akan tertimpa musibah dan fitnah yang menyertai satu sama lain. Fitnah datang, lalu orang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Lalu fitnah hilang. Setelah itu fitnah datang lagi. Lalu ia berkata, inilah kebinasaanku, inilah kebinasaanku. Lalu fitnah hilang. Maka siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, hendaklah kematian datang menjemputnya sedangkan ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, siapa yang nak masukkan dirinya dalam golongan ahli syurga, maka pastikan dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Apa macam mana ayat Quran? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati melainkan kamu sebagai seorang muslim. Ini di antara syarat-syarat untuk menempatkan diri kita ke dalam syurga. Kalau kita mati dalam keadaan kafir, masalah. Satu. Dan kedua, pastikan kita sebagai seorang muslim yang tidak ada syirik dalam diri kita. Kesyirikan yang bakal menyebabkan kita kekal dalam neraka, maka perlu hilang. Terutamanya dalam siri kehidupan kita orang Melayu yang penuh dengan adat-adat, pastikan adat-adat itu tidak ada unsur-unsur syirik. Ya, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati. Lalu fitnah itu hilang, maka siapa yang ingin selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, hendaklah kematian datang menjemputnya sedangkan ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain dengan cara ia suka diperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Barang siapa yang membai'ah seorang imam, lalu ia memberikan janji dan kasih sayang padanya, maka hendaklah ia taat padanya jika ia mampu. Satu kali beliau mengatakan semampunya. Baik, ini di antara perkara yang agak kita ambil perhatian. Barang siapa yang membai'ah seorang imam. Bila kita mengatakan bai'ah seorang imam, yakni satu
negara Islam terbentuk, daulah Islam terbentuk, maka di sana ada bai'ah kepada pemimpin. Tetapi kalau tidak ada daulah Islamiah, maka tidak ada bai'ah di dalamnya, cuma ketaatan. Bai'ah dengan ketaatan dia agak lain, kerana bai'ah janji setia yang tak boleh kita ingkarkan. Yang ketaatan pun begitu, tetapi bai'ah hanya dimiliki oleh imamul muslimin ataupun khalifah Islam sahaja. Kalau ada jemaah-jemaah yang mengisytiharkan untuk berbai'ah kepadanya, maka berhati-hati. Kebanyakannya akan menyeleweng, kerana bai'ah hanya untuk khilafah Islamiah. Kerana pada golongan tarikat ada bai'ahnya. Mungkin parti-parti pun ada bai'ahnya. Ya, kita katakan tidak ada bai'ah dalam bentuk seperti mana bai'ah imamul muslimin. Tapi bai'ah kepada ketaatan kepada Allah itu lain. Ya, aku akan lakukan solat tepat pada waktu, itu bai'ah yang menjadi kebiasaan. Tak perlu bai'ah pun kena buat. Tetapi bai'ah yang berkaitan dengan seorang pemimpin hanya ada pada khilafah Islamiah. Ya, tak ada yang lain. Tak ada dalam parti, tak ada dalam jemaah selain daripada khilafah Islamiah. Lalu memberikan janji dan kasih sayang padanya, maka hendaklah ia taat padanya jika ia mampu, ataupun dalam riwayat yang lain mengatakan semampunya. Taat dalam perkara ma'ruf semampunya. Ya, benda ni nampak simple tetapi berat. Ya, terutamanya kita hidup di bawah pemerintahan. Kita tidak nafikan kita hidup di bawah pemerintahan pemimpin muslim, tetapi bukan khilafah. Ya. Namun begitu ketaatan kena ada. Ya. Ketaatan kena ada, yang mana kita akan taat dalam perkara ma'ruf. Perkara ma'ruf. Kalau dia kata jangan langgar trafik light, jangan langgar lah. Itu perkara ma'ruf. Tapi kita langgar juga. Dosa ke tidak? Alhamdulillah. Okey, berdosa, clear berdosa. Ya. Kena taat. No parking kata ini, jangan parking. Langgar, berdosa. Jangan kita sangka tak berdosa. Ini di antara berkaitan dengan fiqh hukumah pemerintahan yang kena kita faham dalam perkara ma'ruf. Kadang-kadang memang kita rasa tertekan, tetapi ketaatan itu lebih baik kerana maslahah yang terkandung berkaitan dengan masyarakat. Baik, Abdul Rahman berkata, saat aku mendengar khutbah ini, aku masukkan kepalaku di antara kedua kakiku dan aku berkata. Macam mana masuk kedua kepala dalam kaki? Ini kaedah orang-orang yang duduk zaman dahulu, duduk bawah, dia ada cara duduk-duduk. Kadang-kadang dia angkat dua kaki dia kan? Pakai apa? Berteleku, tak tahulah. Ya. Angkat kaki kedua, dia angkat lutut. Okay. Angkat kaki duduk macam mana ya? Angkat lutut dia rapatkan macam tu. Ya. Okey. Kadang-kadang angkat lutut tu, dua lutut tu terangkat tu, itu di antara kalau waktu khutbah Jumaat tidak dibenarkan bagi mereka yang mengikut solat Jumaat. Baik. Dan aku berkata, saudara sepupumu Muawiyah memerintahkan kita memakan harta orang secara batil dan membinasakan diri kita. Padahal Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku di atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, dalam suratun Nisa ayat ke-29. Ia kemudian menyatukan kedua tangannya, lalu dia meletakkan keduanya di dahi, setelah itu menundukkan kepala sesaat, dan setelah itu diangkatnya kembali. Ia kemudian berkata, taatilah dia dalam ketaatan kepada Allah dan tentanglah dia dalam kemaksiatan kepada Allah. Aku bertanya padanya, kau mendengar kata-kata itu dari Rasulullah? Ia menjawab, ya. Kedua telingaku mendengar kata-kata tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatiku memahaminya. Okey. Asar ini datangnya daripada asar Muslim. Jadi bila sebut Muslim kebiasaannya sahih dan diikuti dengan Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Baik, dia membicarakan satu perkara yang penting dalam bab ini di bawah kepimpinan pemerintahan. Semua perkara ma'ruf wajib kita taat, bukan sunat, wajib kepada pemerintah. Perkara ma'ruf. Ya. Hatta waktu itu pemerintah kafir memerintah pun wajib ditaati perkara ma'ruf.
Ya, apa dia perkara ma'ruf yang saya sebut tadilah, macam traffic light, parking, apa lagi yang diarahkan kepada kita yang tidak bercanggah dengan syarak. Tetapi kalau bercanggah dengan syarak, okey, pertama tidak boleh mentaatinya, bertentang dengan hukum hakam ataupun arahan Allah, maka tidak boleh mentaatinya. Dan kedua, dalam tidak boleh mentaatinya, bersabar dengan apa juga yang berlaku. Ya, bersabar. Dan tidak dibenarkan untuk kita keluar memberontak. Itu amat penting. Kaedah-kaedah yang perlu kita jaga elok-elok. Tetapi dibenarkan kita untuk menegur pemimpin mengikut prosedur yang ditetapkan. Ya, supaya kita tidak menjadi seperti golongan Khawarij. Dia tak setuju terus dia keluar untuk memberontak. Tak boleh. Ya, kenapa kita menyaksikan zaman pemerintahan dahulu bermulanya dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Al-Mamalik, ya, kita menyaksikan Ayyubiyah apa semua tu berlaku kemungkaran. Berlaku kemungkaran kepada pemerintah. Apatah lagi di zaman misalnya Imam Ahmad, ya, yang mana pemerintahnya menganut akidah yang sesat, Mu'tazilah, yang kalau betul mengikut kaedah beberapa perkara yang boleh menyebabkan kekafiran kepada orang yang menganut akidah tersebut. Hatta Imam Ahmad masih lagi belum mengkafirkan, ya, pemerintah pada ketika itu, bahkan dia mentaati pemerintah itu dalam ma'ruf. Kita tahu kisah Imam Ahmad yang disebat, di rotan, di penjara, ya, tetapi dia masih menggelarkan pemerintah pada ketika itu apa dia? Amirul Mukminin. Oleh kerana itu dia tidak memberontak. Kalau dia istiharkan memberontak pada ketika itu, memang akan jatuh kerajaan Bani Abbasiyah pada zaman itu. Tapi tak, dia tak keluar. Kenapa? Kerana dia faham kaedah-kaedah dalam syarak bagaimana berhadapan dengan pemerintah yang begini. Ya, oleh kerana itu zaman kita ni dah dicampur dengan pemikiran barat. Ya, sikit-sikit nak buat demo, sikit-sikit nak buat demo yang berbahaya, yang ada kesan, efek pada masyarakat sekeliling termasuk umat Islam. Ya, cukup sejarah kita pelajari apa yang berlaku seperti di Algeria, berlaku waktu Arab Spring, yang banyak mengajar kita kalau tak suka ikut cara prosedur yang benar. Jangan ikut nafsu, ikut semangat, ikut kejahilan kita. Baik. Ahmad menuturkan dari Ibnu Numair bercerita kepada kami, Hasan bin Am bercerita kepada kami dari Abu Zubair, dari Abdullah bin Am, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ummati tahabu zalima an taqula lahu anta zalimun faqad tuwaddi'a minhum." Jika engkau melihat umatku tidak berani mengucapkan kepada yang zalim, engkau zalim, maka dia adalah bahagian dari neraka. Al-Musnad yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Baik. Kita tengok hadis yang begitu berikutnya, yakunu fi ummati qazfun wa khasfun wa maskhun. Di tengah umatku akan terjadi pelemparan batu dari langit, longsor dan perubahan wujuh. Baik. Yang pertama, hadis tadi Rasulullah mengisyaratkan betapa pentingnya kita untuk menegur pemimpin dengan cara yang betul. Ya, menegur pemimpin dengan cara yang betul. Itu di antara perkara yang mesti kita faham elok-elok. Prosedur yang diberikan kepada kita, kita guna. Tetapi kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau tak dengar pun tidak menjadi dosa kepada kita. Tetapi yang paling penting, kita mestilah tegur mengikut cara yang dibenarkan syarak, supaya tidak mengalir darah di muka bumi. Ya, tidak terkena orang-orang yang dizalimi. Penting sangat-sangat kaedah ini. Ya. Baik. Kemudian akan berlaku pada umat aku ini golongan yang dikatakan apa dia? Dilemparkan batu dari langit, ditenggelamkan dan diubahkan wajah. Yakni diubahkan wajah menjadi beruk dan juga menjadi babi. Okey. Dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita akan berlaku di akhir zaman perkara-perkara tersebut, dan banyak kita melihat tentang hadis-hadis peristiwa akhir zaman yang berkaitan perubahan-perubahan ini berlaku. Tara tak berubah wajah pun perangai dah macam beruk, kan? Ya, na'udzubillah. Oleh kerana tu kita kena faham elok-elok
akan berlaku dengan perubahan yang tidak perlu ditakwilkan, kerana golongan ini telah berubah pada satu ketika. Ya, Rasulullah menyebutkan kisah kaum yang berada di tepi pantai yang dikaitkan dengan zaman Nabi Allah Daud, yang Allah ubahkan menjadi muka mereka, muka beruk yang kekal selama 3 hari sahaja, yang tidak meninggalkan zuriat. Jadi golongan ini telah muncul pada satu ketika dahulu, dan akan muncul di akhir zaman disebabkan perkara-perkara yang dikaitkan dengan masalah arak, penyanyi-penyanyi di kalangan wanita, dan juga zina. Ya, maka ditambahkan dengan masalah riba. Maka perkara-perkara ini adalah asas bagi sebuah tempat yang layak untuk diterimakan atau diturunkan bala kepada mereka. Pada mereka, pada kita. Negara kita, keadaan kita, itulah yang paling banyak. Ya, arak, zina, apa lagi? Riba, penyanyi-penyanyi, ya, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan banyak berdoa kepada Allah. Semua itu adalah kemungkaran yang menjemput bala Allah turun ke muka bumi. Jangan ada keredaan kita dalam hati. Kami tak reda misalnya. Kami tak reda. Tapi mulut menyanyi juga lagu. Kan? Tak reda. Tapi mulut menyanyi. Sambil naik kereta menyanyi. Tak jadi. Itu tanda reda. Ya. Jadi hilangkan tanda kebencian kita. Kita tidak reda. Tak payah. Ya. Tak payah. Anak-anak kita pun kita nasihat. Jangan dengar benda-benda tu lagi. Baik. Abu Daud menuturkan dari Abdul Malik ibn Shu'aib bercerita kepada kami, Ibn Wahab bercerita kepada kami, Al-Layth bercerita kepadaku, dan Yahya bin Sa'id Khalid ibn Imran berkata kepadaku dari Abdul Rahman ibn Salmani, dari Abdul Rahman Abu Hind, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi fitnah, orang tidak lagi dapat mendengar bisu dan tuli dari kebenaran. Barang siapa yang mencuba untuk mendekati fitnah tersebut, maka ia akan tertarik di dalamnya dan ikut serta dalam menggemburkan lisan di dalamnya lebih dahsyat dari mata pedang. Okey? Muka surat 114. Baik, akan berlaku fitnah ini. Fitnah yang mana kita tidak nafikan, disebab beberapa perkara berlakunya bisunya mulut kita, ya, pekaknya telinga kita, sampai kita tidak mahu melihat ianya sebagai kebenaran. Ini semua fitnah-fitnah akhir zaman, ya, disebabkan perkara-perkara tertentu, di antaranya disebabkan rasuah. Ya, rasuah menutupkan mata, menutupkan mulut, menutupkan telinga. Ya, itu di antara pengkhianatan yang paling besar pada ummah. Rasuah, na'udzubillah min zalik. Dan di antara masalah-masalah ini adalah kerana kita takut untuk berhadapan dengan orang-orang besar di kalangan kita, orang yang berpangkat. Itu juga menghalang daripada untuk kita berbicara. Namun begitu tuan-tuan dan perempuan, paling kurang yang Rasulullah ingatkan kelemahan iman kita, ya, ada iman tu paling lemah adalah kebencian dalam jiwa kita tu. Mesti ada. Jangan langsung tak ada. Mungkin kita nak ubah dengan tangan kita, tak boleh. Ya, kod-kod 5 tahun sekali kata orang. Kalau nak ubah dengan mulut pun tak boleh. Tapi ubah dengan WhatsApp, Facebook tu nampak laju juga. Ya, tapi berbahaya kadang-kadang, takut kita tersilap kerana disebab kejahilan kita untuk mengubahkannya. Maka yang paling penting dalam iman kita, dalam jiwa kita, paling kurang kena ada kebencian dalam perkara yang mungkar. Ya, itu amat penting. Kalau tidak, habis dah. Kalau itulah selemah-lemah iman tak ada, berarti lepas tu tak ada dah. Ya, berarti sama ada kita redha ataupun kita juga termasuk orang yang menyebar maksiat. Na'udzubillah min zalik. Baik. Dan tidak dinafikan, disebutkan dan ikut serta dalam mengubarkan atau menyebarkan dengan lisan di dalamnya lebih dahsyat dari mata pedang, yakni menaburkan fitnah dengan begitu dahsyat yang menyebabkan orang yang tak bersalah pun dipenjara, begitu sampai dibunuh. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian berikut ini isyarat kenabian bahawa kota Konstantinopel akan ditakluk sebelum Romawi. Ya. Imam Ahmad berkata, okey, dengan sanadnya, kemudian saya terus, suatu ketika kami bersama Abdullah ibnu Umar. Ia ditanya mana dua kota yang lebih dahulu ditakluk, kota Konstantinopel ataupun Romawi.
Abu Qubail berkata, Abdullah kemudian meminta sebuah peti miliknya yang sudah lapuk, lalu dikeluarkan sebuah kitab di dalamnya. Lalu Abdullah berkata, satu ketika kami berada sekitar Rasulullah SAW sedang menulis hadis, yakni menceritakan hadis. Tiba-tiba Rasulullah ditanya, mana kota yang lebih dulu kita takluk, Konstantinopel ataupun Romawi? Beliau menjawab, kota Hercules lebih dahulu ditakluk, maksudnya kota Konstantinopel. Ya, hadis yang diketengahkan oleh Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi yang disahihkan oleh Ahmad Syakir. Baik. Dalam hadis ini mengisyaratkan satu perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Yang kita katakan peperangan besar akan berlaku. Tuan-tuan dan perempuan, peperangan besar akan berlaku. Tapi bila, wallahu a'lam. Tapi yang paling penting, dunia menjelang kiamat. Cuma kita berada dalam keadaan yang menakutkan sebenarnya. Okey. Peperangan yang pertama yang disebutkan, apabila kita tahu dalam kisah perang Khandaq yang Rasulullah ketuk, boom katakan, batu tu terpancar cahaya ya, sebanyak 3 kali, dan di antaranya disebutkan tentang perbukaan kota Rom, ya, kota Parsi. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawa mukjizat Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah kepadanya di saat-saat umat Islam tak tahu kedudukannya. Ini kelebihan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, dahsyat ya. Rasulullah waktu berhijrah, kita tahu kisahnya yang dikejar oleh siapa dia? Suraqah. Ya. Dikejar. Sampai satu ketika Suraqah tidak mampu untuk mengejar, lalu mengambil perjanjian dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, aku akan serahkan kepada kamu ya mahkota kerajaan Parsi, Raja Parsi. Waktu tu dia dalam perjalanan lari daripada hijrah dalam keadaan keselamatan, belum tahu. Tetapi busyra telah Allah berikan kepada Rasulullah. Itu pasal Rasulullah lakukan hijrah itu bukan pelarian. Yang dikatakan oleh salah seorang manusia tu, hamba Allah tu, dikata hijrah Rasulullah tu pelarian. Na'udzubillah, syar. Kalimah kufur sebenarnya kalau tidak dia bertaubat. Dia adalah program wahyu yang mana Allah telah tunjukkan kepada Rasulullah Parsi akan jatuh. Ya, Parsi akan jatuh masa kan Rasulullah menjanjikan janji tipu kepada lelaki ini. Dan lelaki ini pula boleh percaya. Kalau ikutkan kamu pun belum tentu lepas kan. Tak, dia percaya. Nampak tak? Akhirnya dia beriman. Dan di sini dalam hadis kisah yang Rasulullah ceritakan ini, bahawa akan terbuka 2 kota. Khabar gembira kepada kita. Pertama, kota Konstantinopel yang telah dibuka oleh Al-Fatih. Alhamdulillah. Kota yang besar itu telah dibuka dengan kehebatan pada generasi yang awal. Ya. Dan sekarang satu kota lagi bakal dibuka yang belum dibuka. Dan saya beriman seperti mana sahabat-sahabat telah mengatakan, kami beriman dengan apa yang Rasulullah kata. Maksudnya sahabat belum menyaksikan. Seperti kita melihat di antara sahabat pergi naik kapal menuju ke kota Konstantinopel ya, untuk membebaskan, tak berjaya, sehinggalah berlaku pada zaman Al-Fatih. Dan peristiwa ini juga akan berlaku pembukaan Rom. Pembukaan Rom yang ada sekarang ni, Rom ya, akan dibuka satu ketika nanti. Dan belum sampai lagi, dan akan sampai. Cuma yang menarik ya, siapa yang akan membukanya. Itu yang menarik. Tetapi tidak dinafikan dalam kisah-kisah menjelang akhir zaman ini, Al-Mahdi di antara orang yang dikatakan akan membukanya. Tetapi siapa tenteranya? Itu persoalan yang timbul. Bila sebut tentera, semua nak jadi tentera Imam Mahdi. Maka Al-Arkam ada tentera Imam Mahdinya, Syiah ada tentera Imam Mahdinya. Ya. Ingat tuan-tuan dan perempuan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Rasulullah kata, akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Maka mereka tidak lain dan tidak bukan ialah orang yang berpegang Quran dan Sunnah. Kalau kita berpegang Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kita telah registerkan diri kita di kalangan golongan ini.
Cuma adakah kita mampu akan bersama nanti? Wallahu a'lam. Saya mengharapkannya. Tidak dinafikan. Saya mengharapkannya. Apabila dunia menjelang kiamat. Tapi takutlah waktu harap-harap tu dah pegang tongkat aja pula. Ya, dah tak larat nak berjalan, benda tu berlaku, ya. Tapi peristiwa itu harapan saya di antara orang yang ingin bersama. Tidak dinafikan. Bila kita keluarkan statement yang begini agak berbahaya lah, ya, kepada orang kafir yang tidak suka, yang orang barat, yang orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengkaji lama peristiwa ini, perkara ini, dia akan berjaga-jaga. Namun kita tidak putus asa dengan harapan bahawa golongan yang berjaya ini akan muncul satu hari nanti. Saya teringat waktu kisah saya bekerja di Madinah dahulu. Ya, memang bercita-cita tak nak balik Malaysia, nak duduk di Madinah selama muda tu. Ya, kenapa? Nak mengikut janji-janji Allah dalam peristiwa akhir zaman. Yang waktu Dajjal menjelang, muncul seorang pemuda. Waktu tu kita mengharap kita lah yang akan muncul. Main tu. Tapi bila dah tengok sekarang dah tua, dah tak jadi pemuda dah. Ya, tak boleh muncul. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah boleh pergilah Mekah tu selalu, ya. Baik, ala kulli hal nak ceritakan bahawa peristiwa ini akan berlaku pada akhir zaman, ialah pembukaan yang pertama telah berlaku, kota Konstantinopel. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan pembukaan kedua adalah pembukaan Rom yang ada sekarang ini. Ya, pembukaan Rom yang ada sekarang, ya. Itali. Rom, Itali. Ya. Romania. Itu yang kita harapkan jelang akhir zaman. Tetapi peristiwa ni agak dahsyat. Bila kita bicarakan Rom, ya, di sana ada Vatican City, di sana apa lagi ada? Bank Dunia, lagi apa? Dan berbagai-bagai, dan tentu pertahanannya dahsyat. Dan peristiwa akhir zaman ni dia berkait-kait nanti, ya, berkait-kait. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah mula masuk dalam isu peperangan dunia yang dikatakan peperangan dunia ketiga, memang berkait-kait, dia berkait-kait dengan peristiwa yang besar. Dan kita tidak nafikan peristiwa itu menggerunkan. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui dalam bab-bab yang begini. Isyarat yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkaitnya runtuh sejumlah negeri dan penyebabnya. Isyarat ini terkandung dalam sebuah hadis. Cuma saya menasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tidak tertipu dengan kalimah Imam Mahdi. Ya, kerana kalimah ini ramai yang menggunanya. Imam Mahdi yang dikatakan muncul tu seorang je. Tetapi yang dah menggelarkan beratus-ratus orang. Ya, beratus-ratus orang di Indonesia ada, di India ada, di Iran bertimbun. Ya, di Malaysia ada. Ada dah. Ya, tapi di KL tu ada seorang Imam Mahdi, tapi memang nama dia Mahdi. Ya, dia jadi imam kat surau tu. Okey, itu kita tak kisahlah. Tapi Imam Mahdi yang dikaitkan dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Supaya kita tidak terjebak bagaimana yang dikaitkan seperti Sya'ri Muhammad dengan pengikutnya Arqam. Ya, sehingga menggelarkan pemuda Bani Tamim lah, apalah semua tu. Semua kita faham apa yang dimaksudkan. Ya, di India, Mirza Ghulam Ahmad yang pertama yang membawa ajaran Qadiani itu pun dah mengaku dirinya Imam Mahdi. Mereka berpengkat-pengkat. Nanti kita akan jumpa menjelang kiamat dah, yang mengaku Nabi itu pun dah sampai 40 orang, 30 orang. Rasulullah kata kira. Ya, kira. Dekat Malaysia itulah, siapa nama? Yang dekat belakang Zoo Negara tu. Abdul Qahar kan, Qahar. Okey, ini di antara perkara-perkara yang berbahaya. Tapi ada pengikut, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hantar mereka pun ada pengikut mereka. Qahar tu ada pengikut dia. Ayah Pin ada pengikutnya. Na'udzubillah. Kejahilan. Qahar tu sikit lagi, dia belakang Zoo Negara. Kalau ikutkan sahurnya dia dalam Zoo Negara. Memang layak untuk dia. Pengikut dia dah kata kami masuk syurga. Qahar kata kami masuk syurga, kan. Subhanallah. Mereka tak berganjak. Nampak tak iman mereka? Kita ahli sunnah yang berpegang Quran sunnah tak mau pegang bersungguh-sungguh macam itu. Kita masih lagi taradud ataupun ragu-ragu. Nauzubillah min zalik. Jangan. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita pegang Quran dan sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, jangan berganjak. Tegaskan diri kita.
Kuatkan diri kita, yakin dan bergerak. Jangan takut cercaan orang mencerca. Baik. Al-Qurtubi menyebutkan dalam At-Tazkirah, diriwayatkan dari hadis Huzaifah ibnu Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berbagai penjuru bumi mula runtuh hingga Mesir pun runtuh. Mesir merupakan negeri yang aman dari keruntuhan hingga Basrah runtuh. Basrah runtuh kerana banjir, Mesir runtuh kerana mengiringi Sungai Nil, Mekah dan Madinah runtuh kerana kelaparan, Yaman runtuh kerana serangan terhalang, Ablah runtuh kerana pengepungan, Persia runtuh kerana rakyat jelata, runtuhnya Turki disebabkan bangsa Kurdi, runtuhnya bangsa Kurdi kerana Armenia, runtuhnya Armenia kerana bangsa Khazar, runtuhnya bangsa Khazar kerana Turki, runtuhnya Turki kerana bantaian petir, runtuhnya Sin kerana India, runtuhnya India kerana China, runtuhnya China kerana badai pasir, runtuhnya Habsyah kerana goncangan, runtuhnya Zawra kerana Sufyani, runtuhnya Rauha kerana longsor tenggelam, dan runtuhnya Iraq kerana pembunuhan. Okey, setelah itu Qurtubi berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Faraj Ibn Jauzi. Ia berkata, aku mendengar bahawa runtuhnya Andalusia disebabkan kerana angin kencang yang membinasakan. Okey, baik. Jadi cuma dia tidak mengetengahkan dari sanad hadis ini secara jelas. Saya pun tidak berani untuk membahaskannya, okey, kerana matannya tidak ada di sini. Baik, kita masukkan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Saya dah katakan bahawa tanda-tanda kiamat memerlukan dalil-dalil yang sahih dan penafsiran yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita utamakan 3 penafsiran yang terbaik dari ulama salaf, yakni daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jangan lari. Tanda-tanda kiamat dah kita bicarakan melebihi 100 kalau ikutkan, kerana tanda-tanda kecil campur tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil dikatakan habis semuanya. Seolah-olah dalam berpuluh-puluh tanda kecil telah muncul, bermulanya kemunculan Rasulullah dan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda kecil. Dan akhirnya sekarang kita berada di tanda-tanda besar. Cuma wallahu alam bagaimana kedudukannya. Baik, satu. Dan kedua, penafsiran para sahabat amat penting dalam membicarakan tanda-tanda ini. Dan saya nasihat sangat-sangat supaya jangan gunakan akal dalam perbahasan ini. Sekarang isu-isu yang berlaku seperti penafsiran berkaitan dengan konspirasi, isu Dajjal, isu ini. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, rujuk kepada penafsiran 3 kurun yang terbaik, kerana mereka faham apa yang Rasulullah maksudkan. Misalnya saya bagi contoh dalam isu asap yang akan muncul di muka bumi ini datang dari mana? Orang jadi gabra waktu berlakunya asap dalam jerebu 2 tahun 2 yang lepas. Jadi semua kata ini ke alamat kiamat apa semua, mula cek. Ingat bila dilihat tengok-tengok ada kawasan yang tak kena. Utara sana, selatan dan beberapa negeri tak kena. Yakni negeri luar, negara luar tak kena. Berarti itu bukan sifat dia. Kerana sifat asap yang keluar di muka bumi ini adalah asap yang memenuhi muka bumi. Satu. Dan kedua, asap yang keluar ini kalau mengikutkan hadis asar yang dikaitkan dengan Ibnu Abbas, ianya datang dari komet, taib bintang. Yang satu malam Ibnu Abbas keluar dalam keadaan menakut, perasaan yang takut. Dikatakan ada satu taib bintang yang keluar dari langit. Lalu Ibnu Abbas menceritakan kisah ini. Ini dia penafsiran para sahabat. Dengan arti kata lain, kalau asap yang keluar itu adalah datang dari sebiji komet, sebuah komet yang jatuh ke muka bumi. Okey. Kemudian yang berkaitan dengan segala-galanya, tak kiralah Dajjal ke Imam Mahdi ke Isa ke apa semua itu, mesti berpandukan 3 generasi yang terbaik. Jangan gunakan penafsiran akal, saya rasa. Agama bukan saya rasa. Agama adalah Allah dan Rasul dan penafsiran 3 kurun terbaik. Ingat tu. Yang kata, kami berbincang, kami rasakan begini. Tak boleh. Agama bukan begitu. Imam mujtahid pun tidak membicarakan cara begitu. Penafsiran mesti clear.
mengikut 3 kurun yang terbaik mentafsirkannya supaya kita tidak tersalah, ya, salah dalam menafsirkan. Nanti sudah-sudahnya itulah dalam bab Imam Mahdi salah tafsir kita ikut. Nauzubillah min dzalik. Baik. Tanda-tanda kiamat. Dalam bab ini dia kerana hadis ni agak berselisih pandangan tentang kesahihannya. Ya, kerana Imam Ahmad Syakir mendhaifkan sanad hadis ini kerana kelemahan seorang lelaki. Okey. Dan diikuti dalam sanad ada Abu Janab Al-Kalbi, yang ini pemalsu hadis. Berarti bila kedudukan yang macam itu, hadis ni masalah lah. Ya, hadis yang pertama yang diketengahkan ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dari Jabir ayahnya, okey. Kita tinggalkan hadis yang pertama ni. Apa dia? Al-Bukhari menutur. Muka surat 116 ni. Okey, 117 okey. Kalau Al-Bukhari clear. Baik, Al-Bukhari menutulkan Humaidi bercerita dengan sanadnya. Okey. Kita terus kepada ia mendengar Abu Idris berkata, aku mendengar Auf Ibn Malik berkata, aku menemui Rasulullah SAW saat baginda berada di perang Tabuk dikubah dari kulit. Baginda kemudian bersabda. Okey. Ini di antara kalimah yang disebutkan oleh Bukhari berkaitan dengan satu peristiwa di dalam perang Tabuk. Ya, dalam perang Tabuk adalah satu perang di akhir hayat, di antara waktu-waktu akhir hayat Rasulullah SAW. Perang Tabuk telah membezakan orang mukmin yang betul-betul mukmin dengan orang munafik. Dan perang Tabuk di antara perang yang masyhur dengan kisah 3 orang yang tidak mengikut perang Tabuk dan diampunkan dosanya kembali. Ya, Ka'ab Ibn Malik di antara salah seorangnya. Ini perang Tabuk. Allah ujikan perang Tabuk di waktu musim panas yang sangat-sangat, dan Madinah telah menghasilkan pohon-pohon yang kurma yang boleh dipetik dah. Waktu itu arahan jihad fi sabilillah. Maka di kalangan para sahabat yang setia kepada Rasulullah mengikut, dan ada 3 orang yang lambat mengikut, bukan tak nak ikut tapi dia lambat-lambat akhirnya tak terkejar, dan yang lain munafik. Ya, itulah perang Tabuk yang bezakannya. Maka di sini dalam kisah perang Tabuk, Rasulullah telah menceritakan yang mana Auf Ibn Malik berkata, aku mendengar apa yang Rasulullah katakan, hitung 6 perkara yang akan timbul menjelang hari kiamat. Yang ini hitung 6 perkara yang akan timbul menjelang hari kiamat. Satu hadis Rasulullah mengatakan kiamat diutus antara aku dengan kiamat begini. Rapat sangat-sangat. Ya. Kemudian dikatakan di sini, pertama, kematianku, kewafatan baginda. Rasulullah dah wafat 1400 tahun yang silam, jauh. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis yang ditakluk oleh Umar Al-Khattab. Kemudian kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati, yakni penyakit ta'un. Ya, wabak ta'un yang berlaku di Syria pada ketika itu di Syam. Kemudian melimpah harta hingga ada seorang yang diberikan 100 dinar namun masih marah, merasa kurang, timbulnya fitnah. Okey. Baik. Yang ini dikatakan berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz. Ya, dan ulama masih lagi memperbahaskan tidak berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz, akan berlaku pada dunia menjelang kiamat nanti. Ya, harta melimpah ruah. Banyak harta. Kemudian timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Arab melainkan akan dimasukinya. Ya. Apa tu? Dan saya membaca dalam beberapa risalah para ulama Arab Saudi, mereka telah mengatakan fitnah-fitnah itu adalah TV dan juga gadget-gadget kita, gadget-gadget yang moden ni lah. Kalau gadget-gadget yang tekan tak keluar gambar, tekan tak keluar gambar, kan keluar nombor telefon, itu gadget tahun-tahun 10 tahun yang lepas, kan? Yang tu tak apa, tak timbulkan fitnah. Kenapa timbulnya fitnah adalah gambar-gambar yang boleh dilihat.
Dan Arab Saudi berhadapan dengan fitnah ini apabila berlaku perjanjian pada selepas Kuwait menyerang Iraq, Iraq menyerang Kuwait. Apabila Amerika masuk, ya, menjadi pertahanan kerajaan Arab Saudi di bahagian sana. Di situ bermulanya fitnah. Kenapa? Di antara syaratnya ialah meletakkan parabola masuk ke dalam negara tersebut. Fitnah, tuan-tuan dan puan, fitnah. Saya kerja di sana, saya tahu fitnah. Ya. Alhamdulillah di Malaysia ini je jahat, internet je jahat. Tapi TV masih lagi di bawah kontrol kerajaan. Sana tak ada kontrol. Nah, parabola tu, jahat parabola ni. Itu perjanjian kan? Tuan-tuan dan perempuan, Arab Saudi dilanda masalah ini. Internet buka lah, tak boleh. Ya, benda-benda yang tak baik ini tak boleh. Di sana. Ya, handphone sekarang tak tahulah, dulu ianya berlaku dalam tahun 98. Ya, saya bekerja di sana. Internet buka tak boleh. Tetapi parabola boleh. Di antara pukul 12 malam sampai pukul 6. Nauzubillah min zalik. Itu pasal bila sampai satu tahap kan, kita tak naklah cerita keburukan tu, tapi kita mengatakan kita berada di Mekah dan Madinah hanya dalam Kaabah itu, dalam Masjidil Haram tu je yang selamat. Dan dalam kawasan Masjid Nabawi je yang selamat. Luar tu secara kasar rosak lah. Tak ada jaminan tu dia. Hanya nafsi-nafsi, siapa yang bertakwa, takwa lah. Itu pasal ya, kita nak duduk Mekah Madinah kan. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagikan kita duduk di sini. Rupanya ada hikmah yang terkandung, terpelihara. Bila kita pergi Mekah Madinah, rasa rindu Mekah Madinah kan. Rindu nak solat dalam Masjidil Haram, rindu nak solat Masjidil Nabawi kan. Ya, nak pergi ke Masjidil Quba, Masjid Quba, rindu. Tahu tak orang Arab tak rindu langsung. Saya bekerja dengan orang Arab, 4 orang orang Arab ni nak pergi sembahyang Masjid Nabawi, punyanya susah. Lahir di sana, duduk di sana, jadi macam tu. Saya kata solat lah. Orang Malaysia semua solat. Orang luar negara datang nak solat ke sana, 1000 pahalanya 1000 pahala. Kau orang duduk Masjid Nabawi di depan tak solat, duduk minum kopi, duduk merokok. Kan orang saya marah kan waktu tu. Apa dia kata? Fadil, pastikan kamu kena tahu, kamu balik di Malaysia nanti aku pastikan kamu merokok juga. Oh sudah macam tu. Kita tegur, dia buat macam tu. Tapi Alhamdulillah bos saya tu masih lagi lah solat walaupun dalam hotel. Yang second tu nama dia apa ke nama dia, tapi dari kabilah ni Syangkiti tu, malu-malu Allah lah. Merokok semua merokok. Tapi malu Allah, jom kita pergi solat. Kita tarik solat lah. Seorang lagi pun ikut lah. 2 orang ni tak erti. Susah. Cuma sekali tu waktu pergi kubur tu ada pula dia. Ada pula kamu kat sini. Mungkin. Tapi tu tuan-tuan dan perempuan, nampak tak? Alhamdulillah kita duduk di sini ada perasaan rindu apa. Mereka tak ada. Sedih, memang sedih. Tapi saya tak cerita panjang banyak sangat kerana saya tak suka kita pergi dalam sana dalam keadaan rasa perasaan buruk. Ya, kita sentiasa akan rindu Kaabah apa semua tu. Nauzubillah. Alhamdulillah Allah telah ada hikmah yang terkandung. Allah jadikan kita di sini. Allah jadikan kita orang Malaysia dan berusaha untuk dapatkan pergi ke sana dengan pahala yang terlalu besar. Orang sana, nauzubillah. Ya. Pergi ke satu rumah orang tu, tapi orang tu dah jadi orang Arab, orang Malaysia kita. Kahwin sana jadi orang Arab, dia terikut perangai orang Malaysia. Orang nampak saya, ialah mula-mula saya pakai macam Tok Syekh Arab kan. Kelang kabut dia. Dia tak pakai tudung, tak pakai apa. Lepas tu saudara dia kata itu orang Malaysia. Selamba je, tak pakai tudung. Auzubillah. Fitnah. Dan sekarang datang balik fitnah tersebut. Ya, datang balik fitnah tersebut. Cuma kita mengatakan fitnah akan berlaku bila-bila masa, di mana saja. Ingat tuan-tuan dan puan, jangan kita katakan bumi tanah Arab, Mekah dan Madinah membersihkan seseorang. Tak. Yang nak bersih tu adalah peribadi itu. Kenapa Abu Jahal pernah duduk di Mekah dan Madinah? Abu Lahab pernah duduk di Mekah dan di Mekah.
berapa galen air zam-zam mereka minum, dah bergelen-gelen. Tapi mereka tetap tak berubah dan tempat mereka di neraka. Dan kita, alhamdulillah Allah bagikan petunjuk. Oleh kerana itu, bumi tidak pernah membersihkan kita. Cuma bumi ini adalah bumi yang barakah, yang Allah menjaminkan kebaikan dia, dan orang yang datang penuh dengan kebaikan dan rahmat, maka kita carikan keberkatan itu. Itu sahaja. Dan perubahan bergantung kepada peribadi masing-masing. Oleh kerana itu, sekarang ini kita berhadapan dengan fitnah yang berlaku di bumi sana. Di Jazirah Arabiah, dengan berlaku di Dubai sana, di UAE, di Bahrain, di semua negara-negara termasuk Arab Saudi pun berlaku fitnah yang besar sekarang. Jangan disebabkan fitnah itu kita mula memperkatakan sesuatu yang tak baik. Kata negara begini, negara sunnah apa semua. Tak. Kita kena faham, kerana kepimpinan yang tak betul ini juga pernah berlaku pada zaman kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Bahkan di kerajaan Bani Umayyah yang permulaan kerajaannya hampir dengan sahabat-sahabat pemasih hidup pun berlaku fitnah yang dahsyat. Tak dinafikan. Okey, oleh kerana itu pada zaman ini akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan akan melihat khabar-khabar yang agak menyedihkan, bagi saya menyedihkan di tanah Arab sana. Maka bersabar, banyak akan berdoa kepada Allah. Jangan disebabkan itu kita terpesong daripada manhaj sunnah. Misalnya dikatakan berhala besar akan datang balik ke Jazirah Arabiah. Tu di Dubai tu berhala besar dah muncul dah. Lambang Yahudi pun dah muncul. Yahudi kan dia dah dibenarkan datang ke Dubai, ke mana semua tu. Ini semua fitnah sebenarnya. Tapi kita melihat seolah-olah ini adalah tanda-tanda menjelang kiamat yang makin dahsyat. Peristiwa-peristiwa ini kita akan saksikan. Perjanjian-perjanjian akan berlaku, pengkhianatan akan berlaku, semuanya akan berlaku nanti. Ala kulli hal. Kita tengok balik. Melimpah harta hingga ada seorang yang diberikan 100 dinar namun masih marah, merasa kurang. Timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah Arab melainkan akan dimasukinya. Mana ada benda yang boleh masuk seperti handphone, TV, memang tak dinafikan, ianya telah masuk. Dan perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Asfar, yakni orang Eropah, lalu mereka mengkhianati perjanjian, kemudian mereka mengepung kalian di bawah 80 panji perang, setiap panji terdiri 12,000 pasukan. Saya beriman. Okey. Baik, dalam hadis ini mengisyaratkan akan berlaku satu perjanjian besar di antara sebuah kerajaan Islam. Ini menceritakan kerajaan Islam dengan kerajaan kafir. Dan sudah tentu kerajaan Islam berada di kawasan Timur Tengah. Dan perjanjian ini, apakah perjanjian? Wallahu alam. Adakah perjanjian damai? Dan sekarang ada isu perjanjian. Wallahu alam, saya pun tak pasti kedudukannya, perlu rujukannya banyak sebelum kita mengeluarkan ulasan-ulasan. Berkaitan dengan agama Kristian, agama Islam buat perjanjian keamanan. Yakni perjanjian agama sama. Na'udzubillah, saya tak berani lagi nak ulas kenapa saya tak dapat. Jika ada perjanjian yang begitu, berbahaya kepada agama kita. Inna dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, maka Islam yang tertinggi. Dia tidak akan ke bawah. Dia tidak akan sama dengan agama lain. Berbahaya. Jadi ini perjanjian ini amat besar. Adakah perjanjian ini yang akan berlaku dalam hadis ini yang menyebabkan tentera kafir akan masuk ke Jazirah Arabiah? Itu yang kita lihat. Yang akan menyerbu Kaabah. Yang akan menyerang Kaabah. Adakah ini perjanjian? Dan adakah perjanjian ini yang akan muncul satu kembali Islam kepada kekuatan yang lain? Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Saya pun jadi orang hantar klip video, mesej apa semua supaya melihatkan tentang beberapa perkara, tentang statement-statement kerajaan Saudi apa semua, lalu kita tangguh, kita cuba fahamkan dengan sebaik yang mungkin, husnuzan lagi. Kerana ada perkara yang tidak menyenangkan. Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin Islam. Amin ya rabbal alamin. Tanda-tanda menjelang kiamat. Imam Ahmad menceritakan dengan jaluran hadisnya dari Auf bin Malik Asy'ari berkata, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku mengucapkan salam kepada baginda.
Beliau bertanya, aufkah itu? Aku menjawab, ya. Beliau menjawab, silakan masuk. Aku bertanya, aku secara keseluruhan atau sebahagian saja? Baginda menjawab, keseluruhan. Kemudian baginda bersabda, wahai Auf, hitungkan 6 tanda menjelang kiamat. Yang pertama, kewafatanku. Aku pun menangis hingga Rasulullah mendiamkan aku, yakni Rasulullah pujuk. Ya. Kemudian beliau berkata, katakan itu pertama. Aku berkata, itu pertama. Kemudian beliau meneruskan, kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Beliau berkata, katakan itu kedua. Aku berkatakan itu kedua. Yang ketiga, 2 kematian yang ada di tengah-tengah umatku yang menyerang mereka seperti kambing mati dengan cepat. Lalu beliau kata, katakan itu ketiga. Lalu aku mengatakan itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, fitnah paling besar yang terjadi di tengah-tengah umatku. Beliau berkata, katakan itu keempat. Beliau meneruskan, kelima, harta melimpah di tengah-tengah kalian hingga seorang diberikan 100 dinar lalu marah kerananya. Baginda berkata, katakan itu kelima. Baginda meneruskan, keenam, perjanjian damai di antara kalian dengan Bani Asfar, yakni orang Rom. Mereka kemudian bergerak menuju kalian dengan membawa 80 ghayah, yakni 80 panji, bendera. Dan dikatakan tadi berapa? 80 panji, dan setiap satu panji ada 12,000 tentera. Aku bertanya lagi, apa itu ghayah? Beliau menjawab, panji, di bawah setiap panji terdapat 12,000 tentera pasukan tenda. Kaum muslimin saat itu berada di sebuah kawasan bernama Ghautah, di sebuah kota bernama Damaskus. Hanya Ahmad yang meriwayat hadis ini melalui jalur ini, namun dikuatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Okey. Kemudian Zaid ibn Asar bercerita kepadaku, aku mendengar Jabir bin Nufail dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, tenda kaum muslimin pada hari peperangan besar terletak di Ghautah, di dekat dengan kota Damaskus, iaitu salah satu kota Syam yang terbaik. Ya, kita tengok Syam ni bergolak aja kan. Tuan-tuan dan puan-puan, khabar yang menarik pada negeri Syam tu masih ada lagi. Walaupun nampak bergolak. Ya, tapi ada. Kenapa? Rasulullah pernah memuji Syam. Ya, Syria ni Rasulullah pernah memuji. Cuma disebabkan keadaan je. Tapi sampai satu ketika ia akan menjadi baik. Baik. Imam Ahmad menuturkan, Waqi' bercerita kepada kami dari Nahas bin Qaham, Syaddad bin Ammar bercerita kepadaku, dan Muaz bin Jabal, Rasulullah bersabda, ada 6 tanda kiamat, kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, kematian seperti matinya seekor kambing secara tiba-tiba, fitnah yang memasuki rumah setiap muslim, seseorang diberikan 1000 dinar lalu ia marah kerananya, Romawi berkhianat lalu mereka bergerak bersama-samanya 80 panji, setiap panji terdapat 12,000 pasukan. Ya, jadi ini semua berkaitan dengan 6 perkara besar janji tanda kiamat. Nauzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita berhadapan dengan tanda peristiwa-peristiwa yang menggerunkan. Baik. Kita habiskan hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kaum mukmin segera melakukan amal soleh sebelum didahului 6 perkara. Imam Ahmad menuturkan dengan sanadnya sehingga kan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Badiru bil a'mali sittan tulu'ash syams minal maghribiha wad dajjal wad dukhan wad dabbatil ard wa khuwaisah ahadikum wa amral 'amah. Segera melakukan amalan-amalan sebelum didahului 6 hal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk melakukan amal soleh, apa juga amal ada, lakukan sebelum berlaku 6 perkara. Ya, 6 perkara yang besar bagi tanda kiamat. Tapi kalau kita ni dah umur 70 tahun, 60 lebih, memang kena cepatlah. Ditambahkan 1 perkara, tanda mati. Ya, ini 6 perkara bagi mereka yang sihat untuk menjelang kiamat. Ya, okey. Apa dia? Pertama, seperti segera melakukan amalan sebelum didahului 6 hal. Pertama, sebelum terbitnya matahari dari barat. Okey.
Hadis kata begitu, sebelum terbitnya matahari dari barat jangan ditakwilkan, kerana ada yang menakwilkan sendiri. Saya dengar pun dari sudut logik pun tak logik, tapi dia bahaskan dengan saya. Ya, kononnya barat membuat satu perkara yang besar seperti matahari lah apalah, tak ada. Terbit matahari sebelah barat, ini berdalilkan dalam hadis Rasulullah bertanya kepada Muaz kalau tak salah, ya Muaz, tahu tak kamu ke mana matahari itu pergi? Kan? Dia pergi terbenam tu. Oleh kerana itu dalam masalah hadis kita beriman secara lafaz umum dahulu. Bagaimana hanya Allah yang mengetahui. Tuan-tuan dan perempuan, kita makan kita tahu, ikan ayam makan kita tahu, ikan makan kita tahu, semut makan tahu. Tak tahu juga, tahulah sikit. Lalat makan, cacing makan, kemuncaknya kuman makan kuman. Semuanya hanya Allah yang mengetahui. Okey, agak menarik dalam bab ini. Dan bila Allah bicarakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasal masalah Ar-Rahmanu 'ala al-istawa, serahkan kepada Allah dalam bab ini, kita beriman. Dan bila Allah turun ke langit bumi yang disebutkan dalam hadis sahih, jangan bicara antara seperti kita. Oh, kalau turun sini, sana tak turun. Itu kita. Kita beriman dengan sifat Allah yang Maha Agung. Kemudian, bila Rasulullah mengatakan kepada sahabat, tahu tak ke mana matahari itu pergi? Lalu mereka mengatakan hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Sesungguhnya matahari itu sujud kepada Allah dan meminta izin keluar pada arah yang timur. Kita beriman. Bagi kita, kita beriman. Janganlah mentakwil, oh sini yang tenggelam, sana tak tenggelam lagi Ustaz. Sini tenggelam, sana tak tenggelam lagi. Jangan bicarakan begitu. Rasulullah boleh mentafsirkan begitu sebelum ini. Tetapi Rasulullah mengatakan matahari itu sujud kepada Allah. Macam mana dia sujud? Tak ada dahi, tak ada apa. Itulah kita suka mentakwil kepada hadis Rasulullah. Kita beriman, dia sujud dan minta izin untuk keluar arah timur. Sehingga satu hari bila dia bersujud minta izin, Allah kata, tidak, kamu keluar arah barat. Saya beriman dengan hadis ini. Kerana ianya persoalan ghaib yang hanya iman boleh menentukan. Jadi, matahari akan terbit sebelah barat, tuan-tuan dan perempuan, bila wallahu alam. Tapi ia menakutkan. Kalau dah sampai pagi tak keluar matahari, menakutkan. Ya, menakutkan. Baik. Kemudian, keluarnya Dajjal. Persoalan yang perlu kita beriman dengan lengkapnya bila Rasulullah membicarakannya, kena clear betul-betul. Kita faham. Yang menyebabkan pada hari ini orang memperkatakan Dajjal dengan beberapa teori mereka. Tuan-tuan dan perempuan, fitnah. Fitnah. Itu yang saya katakan. Kalau salah mentafsir, akhirnya kita beriman dengan teori-teori. Kefahaman-kefahaman yang salah. Kita beriman seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah. Dajjal adalah sekelompok ataupun seorang manusia yang bersifat begini, begini, begini yang disebutkan dalam hadis. Beriman. Dan pengaruh dia luas. Tidak dinafikan. Okey. Yang ketiga, haiwan yang melata di muka bumi. Keluarnya haiwan, seekor haiwan, haiwan, binatang yang boleh berbicara dengan manusia. Yang disebutkan dalam kisah satu hadis, di kota Mekah, ada satu tempat yang Rasulullah isyaratkan kawasan itu dia akan mula keluar. Okey. Kemudian, kematian salah seorang dari kalian dan hancurnya dunia. Ini salah penafsiran dia ni. Salah ni. Okey. Maksud di sini kemunculan orang yang membicarakan persoalan yakni Khuwaisah. Golongan-golongan ini ya membicarakan persoalan-persoalan agama mengikut akal fikiran mereka. Ya, golongan-golongan yang begini ianya akan datang yang menyesatkan umat Islam di akhir zaman. Dan kita berhadapan zaman umat Islam disesatkan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ya, berhati-hati dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu, berhati-hati sekarang ini, dapatkan ilmu yang betul-betul. Dan jazahullah khairan, siapa yang membina Baitul Salam ini di antara Baitul Sunnah ini di antara tempat
untuk mencari ilmu yang baik, ilmu yang tepat. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita tersilap ambil dan yang menyebabkan kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Okey, jadi dalam bab ini kita melihat bahawa kita minta lindung kepada Allah dengan fitnah-fitnah ini dan bersiap sedia dalam mencari ilmu dengan betul-betul untuk berhadapan dengan 6 perkara besar ini. Jadi Rasulullah mengatakan, badiru, berlumba-lumba. Pertama dengan ilmu, kemudian dengan amal. Tuan-tuan dan puan-puan, jagalah itu semua dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kita syurga yang dijanjikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita berhenti di sini dulu. Ada apa soalan nak dijawab? Ada soalan? Oi. Ini perintah berkurung, soalan mungkin kurung mereka. Tak apa, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan jangan susah hati. Yang paling penting, alhamdulillah, kita mudah-mudahan Baitul Sunnah dapat meneruskan tradisi ilmunya dan mengambil orang-orang yang betul amanah dalam menyampaikan risalah, dan kita mengharapkan kita semua dapat ganjaran pahala yang besar, dan yang paling penting kita dapat bertemu Rasulullah kerana kita cintakan sunnah, mengikut yang benar. Maka mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita dan seluruh orang yang berkaitan, yang rapat dengan kita kepada kefahaman yang betul dan membawa kepada ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha